فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في القرآن الكريم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان صدق الله العظيم. Yang dimuliakan Tuan Imam, Tuan Bilal, yang dihormati Nazir Masjid Kota Damansara, saf kepimpinan barisan ahli jawatan kuasa, hadirin hadirat, datuk-datuk, datin-datin, ibu-ibu, ayah-ayah, alhamdulillah, pertama dan selama-lamanya marilah sama-sama kita memanjatkan, merafakkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Saat ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Ta'ala, hari cuti yang diberikan oleh pihak kerajaan negeri Selangor. Kita mengambil peluang untuk sama-sama kita datang solat berjemaah. Alhamdulillah, satu nikmat yang sangat besar Allah anugerahkan kepada kita, dapat kita melaksanakan solat berjemaah. Mungkin kalau bulan biasa, mungkin ada waktu rehat antara 1 dan 2 ni, kita mengambil peluang pergi kedai makan dan sebagainya. Bulan Ramadan ini inilah tempat dia datang solat berjemaah dan disajikan kepada kita, disajikan kepada kita dengan perkongsian ilmu, perkongsian ilmu, peringatan kepada kita. Jadi pihak AJK Masjid Kota Damansara mengambil satu inisiatif lah, memanggil para asatizah kita untuk berkongsi ilmu, memenuhkan masa yang ada daripada kita tak ke mana. Jadi kita mengambillah sedikit perkongsian ilmu. Alhamdulillah, hadirin para alim ulama yang dirahmati lagi dikasih, nuzul Quran ni kita dah sedia maklum dah, kita dah tahu dah apa peristiwa yang berlaku pada 17 Ramadan ini, mengingatkan kepada kita ni bagaimana tarikh Allah turunkan Al-Quran. Allahu Akbar. Untung kita hadirin para alim ulama, Allah masih berikan kesempatan kepada kita. Kita ni telah berlalu separuh daripada bulan Ramadan, hari ke-17 lah hari ni. Kalau tuan-tuan perasan ataupun tidak, kita telah melepasi separuh daripada Ramadan. Bersyukur kita, Allah masih berikan kelazatan kepada kita untuk kita beribadah kepada Allah Ta'ala. Bukan hanya solat zuhur berjemaah, isyak berjemaah, tarawih berjemaah, subuh berjemaah. Allahu Akbar. Mungkin ada di kalangan sahabat-sahabat kita, rakan-rakan kita, mereka pun telah futur, mereka telah maknanya minat untuk melaksanakan solat berjemaah dah tak ada dah. Allahu Akbar. Kita ni masih istiqamah. Bahkan kita kena banyakkan berdoa pada Allah Subhanahu wa taala supaya kelazatan untuk kita beribadah itu Allah terus berikan kepada kita. Cumanya hadirin para alim ulama, petang yang penuh barakah ini, apa yang saya nak kongsikan ada beberapa perkara. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-jannah mushtaqatun ila arba'ati nafar. Kita ni hadirin para alim ulama, kadang-kadang kita sangat suka kalau isteri kita rindukan kepada kita, ataupun mak kita. Lama kita tak telefon mak kita, lalu mak kita telefon pada kita, ataupun mak kita WhatsApp kita, lama abang tak telefon. Mak rindu pada abang, macam tu. Pernah kita melalui fasa tersebut? Isteri kita WhatsApp kita, kita seronok sangat. Sebab kita mungkin kerja selalu outstation, kerja ke sana luar negeri 3-4 hari. Tiba-tiba isteri kita WhatsApp pada kita, rindu pada abang lah. Allahu Akbar. Terharu kita. Kalau isteri rindukan kepada kita, mak kita rindukan pada kita, kita terharu. Allahu Akbar. Hadirin para alim ulama, Nabi kata syurga ni dia merindukan kepada siapa? Kepada 4 golongan. 4 golongan Nabi syurga ni dia rindukan. Yang pertama, hadirin para alim ulama, mudah-mudahan ni kita tergolong dalam kalangan 4 golongan ini.
Yang pertama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, talil Quran. Orang yang membaca Al-Quran. Orang yang membaca Al-Quran, mudah-mudahan kita ni tergolong dalam kalangan orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Lebih-lebih lagi kita mengambil semangat hari cuti ni, maknanya kita menghabiskan masa kita dengan kita membaca Al-Quran. Alhamdulillah, sebentar tadi Masjid Kota Damansara kita mengadakan pertandingan hafazan Al-Quran bagi kanak-kanak, bagi murid-murid, bagi apa? Pelajar sekolah rendah dan sekolah menengah. Kita nak timbulkan minat anak-anak kita, masyarakat kita, supaya mereka ni minat baca Quran. Tak payah takut. Dengan pertandingan, macam payah. Tak payah pun. Allahu Akbar. Kita nak lahirkan masyarakat kita ni zilul Quran. Mereka yang minat generasi Al-Quran. Alhamdulillah tadi penyertaan anak-anak Korea kita seramai hampir 200 orang yang menyertai pertandingan hafazan Al-Quran. Allahu Akbar. Seronok kita tengok anak-anak kita. Bahkan mak ayah pun turut support, hantar, tunggu. Allahu Akbar. Seolah-olah pihak IJK ni ganggu jadual pada hari Minggu, pada hari cuti. Allahu Akbar. Tapi mereka sangat seronok melihat anak-anak mereka ni bersemangat untuk turut sama dalam pertandingan hafazan Al-Quran. Maknanya kita nak melahirkan masyarakat kita ni dengan pembudayaan bacaan Al-Quran. Bahkan Masjid Kota Damansara kita ni, petang kita ada tadarus, pagi ada tadarus. Maknanya kita nak lahirkan masyarakat kita supaya mereka ni menjadi generasi kepada Al-Quran. Maknanya kalau kita hadirin para alim ulama, kalau kita nak dirindukan oleh syurga Allah Subhanahu wa taala, kita kena tergolong dalam kalangan orang yang suka membaca Al-Quran, suka baca Quran. Bulan Ramadan ini kita rehat daripada melihat benda-benda yang kurang bermanfaat. Sebab Nabi kata al-mar'u, seseorang itu min husnin mar'u taraka ma la ya'ni, daripada kesempurnaan seseorang dia meninggalkan perkara-perkara yang kurang bermanfaat. Tengok TV ada manfaat, tapi tak banyak manalah. Tak banyak mana manfaat kalau nak dibandingkan dengan kita menghabiskan masa kita dengan membaca Al-Quran. Sebab bulan Ramadan ini hadirin para alim ulama, ayah-ayah, perlu kita meletakkan satu azam, perlu kita meletakkan satu niat, kita nak mengkhatamkan Al-Quran pada bulan Ramadan ini. Hari ini dah 17 Ramadan dah. Cuba tanya diri kita, tunjuk pada diri kita, tak payah tunjuk pada orang lain, berapa juzuk dah kita membaca Al-Quran. Tak payahlah tunjuk pada orang, tak payah kita tunding jari pada orang kita ni. Sebab pada bulan lain, Allahu Akbar, payah kita nak menghabiskan, nak mengkhatamkan Al-Quran. Tapi inilah bulan yang sangat mudah untuk kita melaksanakan ibadah kepada Allah Ta'ala. Lebih-lebih lagi kita melihat Al-Quran, membaca Al-Quran. Allahu Akbar. Quran ni Allah, dia punya mukjizat dia bukan setakat kita baca, lihat pun dapat pahala. Sebab ada 3 benda yang mana kita menatapnya, yang mana kita melihatnya, Allah berikan pahala kepada kita. Pertama apa? Lihat Kaabah apa? Lihat Baitullah. Allahu Akbar. Untunglah kalau ada di kalangan kita ni Allah berikan peluang tiap-tiap tahun dapat pergi umrah. Allah berikan apa? Murah rezeki. Alhamdulillah. Nak dapat pahala lagi apa? Tengok Quran. Tengok Quran pun dapat pahala lah. Belum lagi kita buka Quran, baca Quran. Allahu Akbar. Untung hadirin para alim ulama, kalau kita tak disibukkan untuk apa? Tak disibukkan, dan kita ni menjadikan Quran ini sebagai bahan bacaan harian kita. Dan lagi insya-Allah dengan tinggal masa lebih kurang 13 hari lagi, kita buat apa? 1 juz 1 hari, insya-Allah. Insya-Allah kita mampu menghabiskan, mengkhatamkan Quran pada bulan Ramadan pada kali ini. Sebabnya
Kalau kita tengok dalam satu hadis, Nabi bersabda, "Man qara'a ayatul Quran," barang siapa yang membaca ayatul Quran, Allah akan berikan padanya satu pahala. Wal hasanatu bi asyri amsalihha, dan satu pahala itu digandakan dengan 10 pahala. Allahu akbar. Wala aqulu lahu alif lam min harfan, walakin alifun harfan wa lamun harfan wa miman harfan. Barang siapa yang membaca satu ayat daripada Al-Quran, Allah akan berikan pahala padanya 10 pahala. Kalau bulan Ramadan, lagi Allah tambahkan pahala kepada kita. Sebab bulan Ramadan ni, man taqarraba bi khaslatin, barang siapa yang mendekatkan dirinya untuk melakukan perkara sunat, seolah-olah kita melakukan benda fardu. Allahu akbar, pahalanya besar. Dan barang siapa yang melakukan perkara fardu pada bulan Ramadan ini, Allah gandakan pahala kepadanya sebanyak 70 kali. Maknanya baca Quran bulan biasa mungkin Allah gandakan, berikan gandaan sebanyak 10. Mungkin bulan Ramadan ni lagi banyak. Allahu akbar. Tak terkira pahala banyaknya Allah berikan kepada kita kalau kita mampu baca satu juzuk satu hari. Allahu akbar. Letih kita kalau kita kira habuan banyaknya pahala, tak ke mana kita. Maknanya nak menunjukkan kepada kita untung orang baca Quran ni. Dan Nabi katakan, alif lam mim itu bukan satu huruf, akan tetapi alif itu satu huruf, lam itu satu huruf, mim itu satu huruf. Allahu akbar. Banyaklah pahalanya. Banyaklah pahalanya. Hadirin para alim ulama yang dirahmati lagi dikasihi, makanya kita kena jadi sahabat kepada Al-Quran. Jadi teman kepada Al-Quran. Sebab teman kita hari ini yang kita berkawan dan sebagainya, pergi lepak dan sebagainya, mungkin hanya kita bertemankan kepada dekat dunia je. Dekat akhirat belum tentu dia boleh bantu kita. Dekat dunia ni mungkin boleh dah, tiap-tiap malam dia support kita, ataupun kita support dia makan dan minum. Tapi adakah kawan tersebut akan menjadi rakan kita bila mana? Di akhirat kelak. Tapi kalau kita bermuamalah, bersahabat, berkawan dengan Al-Quran ini, dia pasti akan menjadi teman kepada kita. Bahkan dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sarankan kepada kita, Nabi suruh pada kita. Nabi sebut apa? Dalam satu hadis Nabi kata, iqra'ul Quran. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran, Nabi sebutkan kepada kita. Nabi sarankan kepada kita supaya kita baca Al-Quran. Fa innahu, sesungguhnya Al-Quran ini, ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih. Quran ini akan datang kepada kita. Dia datang kepada kita, dia akan berikan syafaat kepada kita. Dia akan berikan pertolongan kepada kita. Dia akan tunjihi min azabil qabri. Quran ini dia akan memberi pertolongan, dia akan menghalang kita daripada siksaan kubur. Ni kalau kita amal surah apa yang selalu selepas isyak kita amalkan, kita baca ramai-ramai, alhamdulillah. Kalau kita perhatikan, mungkin bulan Ramadan ni sebab tak sempat, sebab kita nak solat tarawih, sebelum Ramadan, bahkan selepas Ramadan, imam-imam mana-mana masjid, mana-mana surau hari ni, dia akan amalkan bacaan surah Al-Mulk. Allahu akbar, seronok. Kita janganlah gaduh sangat. Lepas pagi salam terus pergi. Yang pelik lagi, tanya baca doa, kita perhatikan, tapi tak berlaku lah dekat masjid kita ni. Tanya baca doa, bangun, tinggalkan bacaan doa. Ada tak? Tapi tak ada kat masjid kita kot. Haji Farid tak ada kan kat masjid kita. Allahu akbar. Tanya orang baca doa, imam baca doa, bangkit. Allahu akbar. Tapi duduk depan sekali masalahnya. Duduk belakang imam. Ada gelagak manusia macam ni, ya Allah. Dia tak setuju kot. Dia kata yang paling bagus baca doa sendiri-sendiri. Allahu akbar. Ada, saya perhatikan, tapi bukan masjid Kota Damansara lah, masjid lain. Masjid Kota Damansara bagus-bagus semua, orang baik-baik semua.
mulut jaga. Pelik masyarakat kita ni. Imam tengah baca doa, bangkit, tinggalkan. Allahu Akbar. Patut-patutnya kita ni hormat imam, baca doa bersama dengan imam. Allahu Akbar. Subhanallah. Sebabnya kalau kita ni nak jadikan Quran ini sebagai teman kita, rakan kita, kita kena banyakkan baca Quran. Sebab rakan-rakan kita pada kita berkawan saat ini, mungkin waktu kita senang dia naklah berkawan dengan kita, waktu kita susah tinggalkan kita. Tapi Quran ini, dalam satu hadis Nabi kata apa? Pernah seorang sahabat dia memacakkan khemah di atas tanah perkuburan. Di atas tanah perkuburan dia pacak khemah, tapi dia tak tahu bahawasanya itu tu kubur. Dan malam tersebut dia tidur, dia lena di atas tanah perkuburan, dia pacak khemah. Tiba-tiba dia terdengar bacaan surah Al-Mulk daripada si mati ataupun jenazah. Lalu dia mendatangi Nabi, dia ceritakan, semalam aku pacak khemah di atas tanah perkuburan, aku mendengar bacaan surah Al-Mulk daripada penghuni kubur. Lalu Nabi katakan apa? Hiya al-mani'ah, hiya al-munji'ah. Dia kata Nabi, Al-Mulk, surah Tabarakalladzi ini adalah surah penghalang, surah yang menghalang orang yang membacanya, yang sentiasa mengamalkan dia. Al-Mulk ini menghalang daripada siksaan kubur. Hiyal munji'ah, dia penyelamat, min azabil qabri, tunjihu min azabil qabri. Surah Al-Mulk ini adalah dia menghalang orang tersebut, dia menyelamat orang tersebut daripada azab api, azab kubur. Allahu Akbar. Itu yang kita harapkan. Mungkin anak-anak kita hari ni, harta yang kita miliki hari ni belum tentu menjadi penyelamat kita di dalam kubur kelak. Mana ada orang tanam harta-harta bersama dengan si mati? Ada tak? Kalau dulu mungkin berlaku mungkin dulu zaman-zaman 60-an, 70-an, mungkin zaman tu orang jahil dan sebagainya. Bahkan kita lihat orang Cina dia tanam juga, tapi sekarang tak tanam lah. Mungkin dia letak replika je, tak satu kereta Ferrari replika, letak emas dan sebagainya. Sebab Nabi kata yutbi'ul mayyit salasah, diikuti oleh si mati ini 3 perkara. Wa yurji'us nani wa yabqa ma'ahu wahidan, yang turut bersama dengan si mati ni bila mana kita meninggal. Ayah kita meninggal ke, adik-adik kita meninggal ke, kita pergi tak ke perkuburan? Yang pertama ahli dia, ahli keluarga semua ikut semua. Harta benda semua ikut. Kereta yang ayah kita miliki, kita bawa kita tu pergi ke perkuburan. Yang ketiga siapa? Amalan kerja buat ayah kita dekat dunia ni ikut bersama dengan kita ke perkuburan. Fayurji, dan bila mana jenazah kita disemadikan, ditanam, 2 perkara akan pulang, akan meninggalkan kita. Siapa? Mak ayah kita. Bahkan isteri kita, dia kata dia sanggup hidup semati dengan kita. Waktu kita mati, takkan dia nak masuk dalam kubur. Dia balik ya. Dia pulang bersama dengan harta kita. Harta kita, kereta kita, mungkin kita ada Ferrari, BMW, takkan kita nak tinggal dekat kubur. Harta yang kita miliki tu balik. Wa yabqa ma'ahu, yang hanya bersama dengan kita adalah amalan kita. Allahu Akbar. Kerja buat kita kat dunia ni, dia akan bersama dengan kita. Kalau kerja buat kita asyik mengumpat orang je, asyik mencari kesalahan orang je, jam lah. Datang ke masjid datang, tapi nak cari kesalahan, jam. Kita datang ke masjid ni, sepatutnya waktu kita melangkah menaiki tangga masjid tu, kosong kita, tak ada kesalahan kita dengan orang. Ini nak cari kesalahan. Bukan masjid kita. Masjid kita jemaah semua baik-baik semua, alhamdulillah. Untung hadirin para alim ulama tuan-tuan, menjadi ahli Korea Masjid Kota Damansara, sebab antum semua orang baik-baik semua. Maknanya yang
akan bersama dengan jenazah tersebut, kita dalam kubur tersebut adalah amalan kita. Kalau amalan kita sentiasa mengamalkan, membaca surah Al-Mulk. Surah Al-Mulk inilah yang akan menjadi tunjihi min azabil qabri. Dia akan menjadi akan menjaga kita daripada azab kubur. Allahu Akbar. Untung hadirin para alim ulama baca Quran ni. Dia ada 4, satu pun tak habis lagi, masa dah habis dah. Allahu Akbar. Cukup satu kot je. Sebab kita ni bukan kita nak berat sangat. Malam ni ada kuliah lagi, besok ada kuliah lagi. Sebab kuliah ni, tazkirah ni, dia peringatan untuk kita. Bukan untuk tuan-tuan, untuk saya sedang bercakap ni. Sedap bercakap. Sebenarnya apa yang kamu cakap tu dia kembali kepada kamu. Bukan saya yang bercakap ni bukan semata-mata untuk tuan-tuan, tetapi yang lebih utama adalah dia kembali kepada saya yang sedang bercakap ni. Jadi saya kira sekadar itu saja kot. Dah hampir 20 minit ni, ataupun 25 minit 30 minit lah. Jadi sekadar itu sahaja hadirin para alim ulama. Mudah-mudahan kita tergolong dalam kalangan syurga merindui kita. Sebab apa? Sebab syurga rindukan kita. Kenapa? Kita menjadi salah seorang orang yang sering kali menjadikan Quran sebagai bahan bacaan kita. Bukan kita melebihkan masa kita dengan telefon bimbit, tetapi dalam seharian hidup kita ni kita banyak membaca Al-Quran. Bukan hanya bulan Ramadan, bahkan bila mana keluar kita daripada bulan Ramadan pun kita masih bersubah, kita masih berkawan, bertemankan Al-Quran. Mudah-mudahan hadirin para alim ulama yang dirahmati lagi dikasih, apa yang saya kongsikan ini yang baiknya datang daripada Allah Subhanahu wa taala, yang kurang datang daripada kelemahan diri saya selaku pemain gantiannya. Sepatutnya sahabat saya, guru saya Ustaz Firdaus, pihak AJK Haji Fadil tadi minta saya kongsikan. Jadi biasalah pemain gantian ni, mungkin kawan kita cedera, kita masuk, macam tu lah, tak sedap sangat lah. Jadi saya minta maaf kalau ada kekurangan, kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Al-'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullah.